Assalamu ala Rasulillah. Kita mulakan dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد ختم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni jelek mata pada tidur, alhamdulillah hidup lagi. Dan alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dalam keadaan Allah bagi lagi kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam berkekalan sampailah suatu masa yang mana tidak ada seorang pun yang akan terlepas, iaitu hari kematian dia sendiri. Banyakkan berdoa, seringkanlah berdoa agar dikekalkan nikmat iman dan juga Islam sampai bila-bila. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan surau muslimin, muslimat, mukminin, tuan-tuan guru, alim ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat anda semua? Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, InsyaAllah kita akan sambung kitab Munyatul Musalli kita. InsyaAllah hari ini pun saya berhenti awal sikit lah, sebab saya ada di sekolah ada kayuhan sayangi Malaysia. Saya pula tu nak kena lead. Tak tahu. Kita lama tak kayuh. Cikgu-cikgu sekolah kata, ustaz lead, kapten lah, kemudian jadi kapten. Tapi nasib baik tak jauh sangat, 15 kilo lah. Okey lah. Tapi kita jemput dah juga geng-geng kayuh-kayuhan, apa Taman Poh Jaya, Padang Serai, apa semua kita jemput. Bila kita maklum kat mereka 15 kilo, mereka gelap. Betul kalau ustaz 15 kilo peluh tak ada nak keluar. Saya kata tu bagi hampa. Bagi aku yang dah setahun tak kayuh ni, mencerau peluh 5 km, mencerau peluh lah. Kan? Baik, yang tu saya kita mencerau sikit, insyaAllah. Baik, hari tu kita berhenti pada bab kesempurnaan solat. Kesempurnaan solat itu ada beberapa bahagian yang kita sentuh, iaitu ada lebih kurang 14 bahagian. Yang mana kita berhenti hari itu pada bahagian yang ke-8, iaitu waktu qiyam. Dia ada 3 kesempurnaan dia. Waktu kita tengah berdiri tu ada 3. Nak bagi sempurna waktu qiyam, buat 3 benda ni. Yang pertama, waktu solat. Kalau nak bagi sempurna waktu qiyam, waktu berdiri. Qiyam tu bahasa Arab lah. Dalam bahasa Melayu kita, qiyam itu berdiri. Kalau waktu kita tengah duduk berdiri tu, rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, maupun rakaat ketiga, kalau nak sempurna ketika mana berdiri, yang pertama mestilah mata tumpu pada tempat sujud. Okey. Mata tengok tempat sujud itu hukum dia sunat pada mazhab Syafi'i, menurut Imam Nawawi rahimahullah taala. Kalau tak tengok tak apa, tak ada masalah. Tapi pastikan tempat yang kita tengok itu tidak mengganggu khusyuk kita ketika mana solat. Kan? Sebab apa, bila kita tengok tempat sujud ni kita fokus.
Bila kita tengok depan, boleh je tengok depan ke, tapi takut sekali tengok lalu-lalu nak tengok kereta, tengok dinding. Yalah, bila tengok depan nampak dinding, oh yang tu tak cat habis lagi. Dia mula dah sungguh kan. Kadang-kadang waktu semayang tu kita nak fikir macam-macam. Jadi nak sempurnakan qiyam, mata tu kita tumpu kepada tempat sujud. Itu sunat hukum dia. Pejam boleh tak? Pejam hukum dia makruh. Pejam mata waktu semayang hukum dia makruh. Akan tetapi jikalau itu yang menyebabkan tambah khusyuk kita, dibolehkan. Makruh tu kalau kita tinggal dapat pahala. Tapi kalau kita pejam mata, contoh tu imam baca, kita pejam mata hayati tu imam baca, itu menyebabkan kita lebih khusyuk, dipersilakan. Tapi kalau saja-saja nak pejam, hukum dia makruh. Kan makruh. Baik. Jadi buka mata tengok. Ataupun nak pejam juga untuk menambahkan khusyuk, tidak ada masalah pada dia. Yang kedua, hati hendaklah tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena set ada tuan-tuan yang ni. Kita faham waktu semayang ni macam-macam dia akan main. Kan kita mengaji surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas tu dia akan bagi kita was-was. Khannas tu ada ulama menafsirkan nama syaitan, nama iblis yang mengganggu kita. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang sentiasa membisikkan dalam hati kita. Sebab tu kalau mengikut mazhab Syafi'i, menurut jalan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, apa yang disebut yustahabbu biqira'ati suratin nas qabla as-salah, digalakkan untuk membaca surah An-Nas sebelum mana semayang. Jadi waktu sebelum nak niat tu istighfar 3 kali, lepas tu bacalah surah An-Nas, bismillahirrahmanirrahim, malikin nas, ilahin nas. Sebab ni pun isu kat dulu, bukan isu baru. Bukan dulu, baru-baru ni ada sebulan ada seorang penceramah tu, dia kata merepek pergi baca Qul a'udzu birabbin nas sebelum sembahyang. Dia kata merepek, dia kata buat apa nak baca, pelik-pelik orang Melayu ni. Ayat dia. Maksud kata dia tak buka kitab habis lah. Walaupun dia agak popular, walaupun dia agak yalah hebat lah, tapi kalau dia tawaduk sikit, tak mudah melabelkan orang merepek, tak mudah melabelkan orang sesat dan sebagainya, insya-Allah dia akan jumpa. Kan, akan tetapi bila dia rasa diri dia sangat berilmu berbanding orang lain, dia akan kelam hati dia. Yang tu je. Kalau kita makin rendah diri, insya-Allah Allah buka hati kita. Tapi kalau kita sentiasa sombong dengan ilmu, dengan apa yang ada pada diri kita, kita akan nampak orang ni semua salah belaka. Jadi tuan-tuan, baca Qul a'udzu birabbin nas mustahab tu sangat dianjurkan. Kan, sangat-sangat digalakkan. Baik, baca tuan-tuan. Sedangkan kita nak sebelum semayang, kita nak tutup silent kan handset, kadang-kadang kita nak balas satu ni abang nak semayang. Kan? Yang tu kadang-kadang orang duk buat sebelum mana nak semayang. Tak kata apa pula, tiba-tiba baca An-Nas, dia kata salah dan berdosa. Tak boleh nak kata betul kan? Tak boleh. Tak baik dia kata. Memang ada dalil dia. Dalil dia sandarannya sama juga dengan doa makan kan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Buka kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, jumpa tentang adab sebelum kita nak makan. Itu. Baik. Jadi waktu nak semayang tu memang ada gangguan. Syaitan ni tak akan duduk saja kan. La attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Kan, kemudian dia berjanji kepada Allah, aku akan jadikan hamba kamu mengikut tunjuk aku. Itu janji dia, janji iblis. Dan dia meminta kepada Allah, anzirni ila yaum yub'atsun, panjangkanlah umur sampai hari kiamat. Ni iblis kan, dia minta pada Allah panjang umur sampai kiamat, dan Allah makbulkan. Kan, Allah makbulkan. Sebab tu waktu datangnya timpanya sakaratul maut yang pertama tu, dia dah tahu, oh yang ni lah rupanya yaum yub'atsun, hari kebangkitan. Dia pun tahu tuan-tuan. Jadi segala apa yang kita buat atas muka bumi, hari itulah yang akan menjadi penentu.
Tuan-tuan, baik. Jadi waktu solat tolong fokus. Kan kita ada lebih kurang 5 ke 10 minit untuk kita betul-betul all out untuk wasilah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi paling baik adalah komunikasi ketika mana dalam solat ataupun dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, untuk sempurnakan qiyam waktu solat tu, jangan paling kiri dan kanan. Paling kiri dan kanan jangan, tak boleh. Tidak membatalkan solat, tapi tidak digalakkan. Ada sebagian ulama mengatakan makruh. Kan sengaja paling kiri kanan. Dia tak batal solat. Yang batal solat apabila mengalihkan dada daripada kiblat dengan sengaja. Kalau tak sengaja, cepat-cepat kali balik. Contoh kita tengah semayang, orang main potong. Pertama-tama ni selalu berlaku di Masjidil Haram lah. Kan Masjidil Haram kan orang rempuh ikut dan ada masuk duduk depan. Dia rempuh kita, dada kita lari pada Kaabah, cepat-cepat kita kena kali balik. Kita tak sengaja. Tapi kalau sengaja, batal solat. Jadi untuk menambahkan sempurna waktu berdiri tu, jangan paling kepala kiri dan kanan. Tapi ada orang biat dia tu. Ada biat dia tu. Kan semayang, dia tengok siapa dia masuk lambat. Dia tengok macam ni. Tengok semayang siapa dia. Dia tahu tak batal semayang, tapi dia tengok. Ada hal jenis lagu tu. Kan yang terbaik. Maka qiyam dia itu tidak sempurna lah kalau lagu tu. Baik. Yang ke-9, tadi qiyam, yang ni bacaan pula. Nak sempurnakan waktu bacaan, yang pertama, bacaan waktu solat itu mestilah bacaan yang sahih dengan tartil, dan tidak ada lagu-lagu yang bertentangan. Maksud kata lagu yang pelik-pelik. Bacaan mesti sahih. Kita tahu bacaan kita. Tuan-tuan, bacaan kita boleh baca apa? Yang kita duk mengaji Hafs an Asim. Kita tahu. Tang mana dengung, tang mana tak dengung, tang mana kena panjang pendek, kita kena tahu. Paling basic kita kena tahu ialah surah Al-Fatihah. Wajib kan tuan-tuan, kena kuasai. Tak kuasai surah Fatihah dengan betul, tak sempurna solat. Malahan kalau kita solat dalam keadaan kita baca Fatihah salah, batal solat. Alhamdulillah. Orang nampak ringan benda ni. Ramai orang yang baca tertukar huruf pun ada. Kan Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun ada. In disebutkan nasta'in, dia ke nasta'in. Dia pergi tawallud kat situ pun ada. Tawallud tu boleh beranak. Salah. Kan tawallud kita panggil memberanakkan dia. Tawallud. Yang tu pun salah. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kena mustaqim. Qaf. Kan kena mengaji benda tu. Baik. Dan bacalah dengan tartil, baca dengan relax, jangan kalut. Kan ni kalut nak semayang, kalau asas semayangnya kalut, asas semayangnya kalut, benda ni tak kalut pun. Asas solat dia nak bagi cepat-cepat kan, contoh. Dan gunalah lagu yang baik. Kan tidak guna lagu-lagu yang merepek. Lagu-lagu yang merepek tu macam dia, lagu Hindustan ke, dia guna lagu Hollywood ke, Bollywood ke, Tollywood ke. Kan yang tu tak boleh. Kan tak boleh. Sebab Nabi pun sebut Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan lahan, dengan lagu Arab dan suaranya. Wa iyyakum, dan Nabi kata jauhilah. Wa iyyakum wa luhunul ahli al-ishq wa luhunul ahli kitabin. Baik. Jauhilah kamu akan lagu-lagu ahli al-ishq, lagu-lagu orang fasik. Lagu tu orang fasik, Bollywood kan, tak boleh. Memang tak boleh lah. Tapi dulu jadi trend sat. Kan jadi trending sat. Orang buat lagu tu. Melainkan memang dia duduk di sana, biah di situ macam tu. Okey, tak apa. Tapi di Malaysia bukan biah ataupun bukan suasana macam tu. Kan kita memang dari kecil sampai ke besar, suasana kita tak ada jenis Bollywood lagu tu. Jadi tak boleh. Dan juga tak boleh dengan lagu ahli kitab kan, ahli kitab. Sebab apa Nabi kata
sayaji'u ba'di qaumun, akan datang selepasku qaumun, satu kaum, yarji'una bil Quran tarji'al ghina wan nauh. Yang ni keluar lah tuan. Nabi kata akan keluar selepas aku satu kaum, satu bangsa manusia yang mana bila mereka baca Quran tu, mereka baca Quran dengan macam menyanyi, macam nyanyi, macam lagu, menggunakan lagu macam Bollywood dan sebagainya. Yang popular di Malaysia dulu, seketika dulu Bollywood lah kan lagu Hindustan kan, tak tahulah macam-macam dia buat. Saya pun tak tahu nak buat, nak bagi contoh pun tak payah, tuan-tuan tahu sendiri lah kan. Kalau tak mau Hollywood pun Bollywood kan, dia bubuh lagu Melayu klasik tradisional, Cindailah mana, dia bubuh surah Yasin, tak pun surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tak boleh. Faham? Tak boleh. Memang akan ada lagu tu. Nabi kata yang mana mereka keluar, nanti akan keluar bangsa ataupun kaum yang mana manusia tu bernyanyi, baca Quran, stand nyanyi dengan lagu-lagu. Dan ni mesti menggunakan lagu yang bilhuril Arab, jalan asas Arab itu. Dan juga akan keluar golongan yang mana suka baca Quran dalam keadaan nauh, meratak, teriak. Kadang-kadang kalau teriak tu memang sensitif betul, tak apa, tapi saja-saja. Yang dilarang tu saja-saja. Kan dia nak bagi, oi dia ni tengok ni baca Quran faham ni. Kan dia baca Quran faham semua ni. Walhal ayat yang dibaca tu tak ada kaitan pun dengan teriak pun. Tapi dia try kot nak buat teriak, nak bagi orang kata, oh dia ni kemas ni, Arab memang patut dia baca lagu tu, tengok dia faham Arab. Tak boleh. Clear. Baik, kesempurnaan yang kedua ketika mana bacaan dalam solat itu, iaitu bacaan dengan tafakur dan tadabbur maknanya. Yang ni tuan-tuan kena bagi clear. Sekurang-kurangnya Fatihah kena tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita kena tahu Allah yang menguasai alam ni. Allah yang ada sifat pemurah, maha ngasihani, Rahmanur Rahim. Sebab tu dia pun buat lagu untuk budak-budak. Segala puji, macam mana lagu tu? Bagi Allah Tuhan sekalian alam, maha pemurah, maha penyayang. Ada yang menguasai hari kebangkitan, kepadamu Allah. Macam tu lah lagu dia. Budak-budak apa tanya budak sekolah rendah semua apa kan, bagus juga. Yang pencipta lagu tu dapat saham yang sangat banyak kan. Saya kata lebih kurang semua budak sekolah rendah di Malaysia saya rasa apa kan lagu tu. Segala puji bagi Allah, dan ingat kot Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan buka TV Omar Hana ke ada, jenis TV kartun budak-budak Islami ke ada kan, bagus ya. Sebenarnya bagus sebab apa? Budak tahu Fatihah tu masuk dia lagu mana kan. Kita hak tua ada yang tahu, sungguh cakap kan. Lelah budak-budak tahu, alhamdulillah, satu benda yang baik. So kita kena tahu, kena faham, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada kamu lah ya Allah kami sembah ni, kami beribadah, kepada kamu jugalah kami minta pertolongan. Buat sungguh-sungguh, minta. Waktu tu kita dah tafakur dan tadabbur makna dia, faham makna dia, minta pada Allah dalam hati, kuatkan iman. Kemudian kita sambung pula ihdinas siratal mustaqim. Itu. Jadi bila kita dapat faham makna dia, kita tadabbur makna dia, maka bacaan kita akan sempurna. Tak kira lah, sama juga dengan waktu sujud. Kita kena tahu subhana rabbiyal a'la pada dia, subhana rabbil azim, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Yang tu kita kena faham kan, yang tu. Kemudian yang ketiganya, hendaklah diamalkan apa yang kita baca tu. Itu baru sempurna. Hak nombor satu paling basic sekali tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ada doa pada, janji pada Allah tu. Sesungguhnya semayangku, ibadahku, hidupku dan matiku kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal, jangan main sembahyang sebab orang lain. Sembahyang sebab nak dapat nama, sembahyang sebab takut jiran taman wakaf kutuk kan, itu tengok kemain kan, apa nama, kat rumah pasang lagu nasyid
azan masjid tak nak nampak, surau tak nak pergi, jangan. Dalam dia pun pergi surau. Sebab apa? Orang kata kat dia. Jangan. Kita tak mau jadi golongan yang munafik, iaitu bila buat satu benda yuraun, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Kan? Waktu mana dia semayang, dia nak bagi orang tengok. Dia buat apa-apa ibadah, dia nak bagi orang tengok. Dan tuan-tuan kalau boleh buka surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah An-Nisa pun ada. Allah Taala sebut berkenaan dengan golongan munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Bila depa sembahyang ni, depa sembahyang dalam keadaan malas-malas. Kan, kemudian depa sembahyang nak yuraunan nas, depa tengok manusia dan depa nak bagi manusia tengok depa. Yang tu. Nah. Jadi kenalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Faham lagu ni ya, tuan-tuan. Kita ni dah ibadah tak banyak mana. Kemudian ibadah pula untuk orang, naya tak? Naya. Dan lah bikat lagu ni balik. Kau mana pun kita balik jumpa Allah, hak tu yang Allah Ta'ala nak tanya. Hak tu yang akan dipertimbangkan. 4 amalan, tuan-tuan. 4 soalan yang Allah akan tanya sebelum mana kaki boleh bergerak. Di mahsyar kita akan stop di satu tempat, pergi satu tempat, stesen ke stesen lain. Dan pada stesen tu, selagi mana tak ditanya oleh Allah 4 soalan, kaki kita tak boleh nak gerak, kata Nabi. 4 soalan yang Allah Ta'ala tanya. Yang pertama itu, Allah akan tanya umur kamu, apa yang kamu lakukan dengan umur kamu di atas muka bumi ni. Lagi panjang umur kita atas muka bumi ni, lagi lama kita akan ditanya, akan dipersoalkan. Yang kedua, Allah akan tanya, aku bagi hang tubuh badan, bagi pinjaman tubuh badan. Sebab apa? Apa yang kamu lakukan dan sampai kenapa kamu rosakkan dia? Allah akan tanya. Yang mana duk pergi cucuk, apa cucuk ke, apa semua tu, semua akan disoalkan. Buat tatu, ada yang buat tatu kan, semua tu merosakkan badan pinjaman Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan tanya, aku bagi hampa ilmu, aku bagi hampa kecerdasan, apa buat apa dengan tu? Adakah hampa beramal dengan ilmu maupun sebaliknya? Dan yang keempat, Allah akan tanya, iaitu harta yang aku bagi ke hampa, ke jalan mana yang hampa infakkan? Adakah hampa buang duit ke jalan yang maksiat, ataupun hampa buang duit apa bukan buang ke infak ke jalan yang diridai oleh Allah? Semua tu akan disoalkan, tuan-tuan. Baru kita boleh dah jawab. Waktu tu tak boleh nak mohong lah. Nak mohong lagu mana? Ada skrin besar depan. Dan bukan skrin, tak boleh nak bayang macam mana skrin tu. Tapi macam mana penjagaan lauh mahfuz tu, lauh yang dijaga itu, ataupun catatan kita semua akan dipetunjuk dan ditontonkan. Doa, ya Allah, aku memang semayang elok, umur aku panjang, aku habiskan umur aku dengan semayang. Aku kalau baca Quran pun membaca-baca sungguh-sungguh ni. Allah akan balas balik. Hang bohong, hang baca tu sebab orang lain, hang semayang tu sebab orang lain. Doa, aku bagi duit ni, aku bagi duit jalan Allah, ya Allah. Jalan kamu juga, Allah, aku bagi wakaf di sini, aku hantar sedekah di situ. Hang bohong. Allah balas balik. Hang sedekah tu bukan untuk aku, Allah kata. Hang sedekah tu untuk dapat nama, hang nak bagi orang kata hang datuk, hang nak bagi orang kata hang dah paling pemurah. Akhirnya menjadi sia-sia saja, tuan-tuan. Yang tu. Baik, tuan-tuan. Yang tu. Baik. Dan yang ke-10, ketika mana rokok, ratakan belakang dan tengkuk, jangan meninggi atau rendahkan kepala. Dia straight, tuan-tuan. Jangan duduk sampai ke bawah sangat. Dan jangan sampai ke bawah sangat. Yang tu. Paling baik, letakkan 2 tapak tangan ke atas kepala lutut. Atas kepala lutut, dan buka jari. Jarakkan jari. Pegang tu, jarakkan jari. Itu kesempurnaan. Sebenarnya dia kalau ikut hukum saintifik pun memang ada dia punya kiraan. Saya pernah masuk sains dan solat dan sains tu. Badan kita macam tu, pegang kaki, dia akan aktifkan, merenggangkan otot-otot belakang lutut. Sebab tu bila hak kita di sakit lutut, bila kita nak rokok, dia tak boleh nak tegak dia. Sebab tu, tuan-tuan, satu lagi, waktu rokok, tengok tempat sujud. Tuan-tuan nanti rokok, tuan-tuan dongok sikit kepala, bukan dongok tengok depan.
Tengok tempat sujud, tuan-tuan akan berasa dari tengkuk sampai tulang punggung ni akan berasa. Dia ada hikmah lah. Di sebalik tindakan perbuatan yang kita buat dalam solat, dia ada hikmah lah. Sama juga waktu sujud dan sebagainya. Itu. Dan juga yang ketiga iaitu tamak ninah pada rokok dan dibaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kan baca. Walaupun hukum dia sunat, baca. Ada orang kata tak payah baca, ustaz sunat lah. Jangan lah. Jangan duk set dalam pada otak sunat tu tak payah buat, rugi. Yang itulah yang nak menyempurnakan ibadah kita. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, kita berhenti dekat itu. Nanti kita akan sambung sujud nak sempurna macam mana, kita akan sambung bulan depan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.